Assalamualaikum. Sesak lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berbahagia Brigadier Jenderal Dato' Haji Islam bin Anwar, pengurusi Surau Luqman Al-Hakim. Yang berbahagia Brigadier Jenderal Dato' Ridwan Haji Omar, di mana pengurusi Surau Luqman Al-Hakim. Yang berbahagia Brigadier Jenderal Haji Umar Rashidi bin Bujai, Ketua Pengarah Kepala Agama Angkatan Tentera Merangkap Penasihat Surau Luqman Al-Hakim. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, para pegawai kanan, tuan-tuan, puan-puan, muslimun dan muslimat, mukminun wal mukminat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala juga dapat menghibur kita pada malam ini. Dan saya bagi pihak Surau Luqman Al-Hakim mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum kepada yang bahagia Ustaz Azhar Idrus kerana dapat memenuhi jemputan kita pada malam ini. Alhamdulillah, satu rahmat buat warga, seluruh warga Kem Kementah pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Fadil Ustaz Azhar Idrus, yang mana pertama kalinya hadir ke Surau Luqman Al-Hakim di Kem Kementah pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sangat kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aduan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ATM Angkatan Tentera Malaysia, para jeneral, jeneral dan seluruh sah kepimpinan tentera kita dan semua staf ATM, hadirin hadirat dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Luqmanul Hakim Kem Kementah, para imam, para bilal, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita duduk di tempat yang baik, dan sekali lagi insya-Allah pada malam ini kita diizinkan Allah berada di dalam Surau Luqmanul Hakim Kem Kementah Kuala Lumpur dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang berkat dan rahmat daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah, sebagai saham keuntungan kita pada hari kita beramai-ramai dibawa bertemu Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita menjawab soalan-soalan yang diajukan, kita lihat sedikit ibrah ataupun pengajaran tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni saya yakinlah kita semua selalu dengar, tetapi cerita tentang hari-hari besar umat Islam ini sebenarnya tidak jemu kalau kita dengar banyak kali mana pun, kerana cerita ini ialah tentang kebenaran, iaitu kebesaran kuasa kerajaan Allah. Allah mulakan kisah Isra' Mi'raj di dalam surah Al-Isra',
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati akan sekitarnya atau negeri itu. Kerana kami hendak tunjukkan kebesaran kerajaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha memerhatikan. Baik. Setiap kali kita dengar cerita-cerita tentang kebesaran hari-hari dalam Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulidur Rasul dan seumpamanya, yang sepatutnya berlaku kepada diri kita ialah bertambah keimanan, mana kita bertambah yakin. Dalam surah ini Allah sebut Subhana, Maha suci Allah, Allazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang bawa berjalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Isra ini maksudnya berjalan. Mi'raj itu naik. Isra itu maksudnya perjalanan Nabi SAW daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Itu Isra. Nanti anak-anak kita tanya, Abah, Isra tu apa? Itu Nabi dibawa berjalan oleh Allah daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Mi'raj tu apa, Abah? Mi'raj itu dari Baitul Maqdis Nabi dibawa naik ke langit, untuk melihat kebesaran kerajaan Allah. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Baik. Yang berjalan itu siapa? Tidak ada orang yang berjalan. Yang adanya Nabi dibawa berjalan. Kalau kita berjalan. Dalam ayat ini Allah tak kata sara abduhu, hamba-Nya berjalan, tapi Allah bawa berjalan. Macam anak kita lah. Kalau yang berjalan ayah dia, tapi anak-anak tak berjalan. Dia kata bukan anak dia pergi Kuala Lumpur, pergi Langkawi pun ni. Tak, tu ayah dia bawa dia berjalan, bukan dia berjalan. Jadi maksud Isra ini Allah yang bawa berjalan. Sebab tu tidak ada orang berakal waras dia akan menafikan kisah ini. Tapi kalau makhluk yang berjalan, itu pelik. Nampak? Kenapa? Kerana kita fahamlah makhluk ni, manusia ni lemah. Mana boleh berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa sekejap. Mana mungkin daripada Baitul Maqdis naik ke atas langit sampai 7 lapis langit. Itu tak terima pada akal kalau kita kembalikan perbuatan itu pada manusia. Tapi ayat ini asra. Asra ni bawa, Allah bawa berjalan. Bila Allah yang bawa berjalan, semuanya mudah bagi Allah. Sebab ada setengah orang dia kata dia tak masuk akal, tak logik langsung, dia kata. Nak macam mana? Sedangkan zaman dulu bukan ada. Sekarang kalau kereta api laju pun, kalau buat daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin, tak ada 7 jam 8 jam kalau kereta api laju. Zaman dulu jalan kaki, naik unta 2 minggu tak sampai lagi. Tiba-tiba satu malam je 2 benda boleh buat. Dari Mekah berjalan Baitul Maqdis Palestin naik atas langit, turun balik pula ke Mekah. Sebab dia pakai akal. Dia ingat ke makhluk yang berbuat. Tak. Subhana, Maha suci Allah. Apa yang diperkatakan oleh mulut-mulut yang tidak faham kekuasaan Allah itu tak betul. Kerana Allah Maha suci daripada kelemahan. Allah boleh buat apa saja. Itu maksud subhana. Kita subhanallah, 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 duk tasbih. Betul tak? Maksudnya Allah buat apa saja, Dia mampu, yang tak mampu kita. Allah tidak lemah, nak buat apa yang dikehendaki. Fa'alul lima yurid. Allah bebas dan boleh berbuat apa saja yang Dia nak berbuat. Sebab bukan Nabi yang berjalan. Kalau Nabi berjalan, perjalanan manusia ni kalau jalan kaki satu hari, kita jalan kaki pukul 7 pagi, pukul 7 petang, jauh mana? 40 km. Kalau batu 25 batu. Itu kalau jalan dengan kaki kita. Tapi kalau Allah bawa berjalan, nampak? Macam kawan dia hilang. Duduk dalam camp ni. Korporal tanya,
Gimana tadi? Pergi Johor Bahru. Nampak? Johor Bahru. Takkan balik dah masa ni, mau pergi pukul 7. Ni pukul 11 balik dah. Ya, pergi Johor. Pergi naik apa? Pergi naik chopper, helikopter. Oh, betul ah. Betul tak? Chopper, helikopter. Betul ah. Mana tak ada orang napi ah. Semua tentera dalam camp ni, oh betul. Okey betul tu, tak salah lah. Tapi kalau dia kata pergi naik pendekar. Tahu pendekar? Apa dia? Ketika apa? Model nama apa? PT91. Okey. Nah, itu baru 60 km sejam. Itu pun kalau jalan molek. Kalau gear rendah 8 km sejam. Kalau pergi JB 2 minggu lagi tak sampai. Betul tak? Tapi pergi dengan chopper. Naik bel. Speed helikopternya 600 km sejam. Mana Sabah? Orang terima lah. Kenapa? Helikopter bawa dia berjalan. Seorang korporal, seorang sarjan. Dia nembak. Yang menembaknya korporal. Ambil M16. Pam, tembak. Jauh mana? Sarjan tanya, boleh pergi. Jauh sampai ujung tu. Kalau kita tembak lagi depan lagi, kita jarak sasaran dalam 600 meter tak sampai. Melainkan kita kena congkak atas. Kalau tembak straight 500 meter je. M16. Dia kata, sarjan kata, peluru saya sampai Kota Baru. Bingung korporal. Saya punya M16, peluru dia sampai Kota Baru kalau tembak sini. Nampak? Jadi bergaduh dua orang. Korporal tu pergi cerita sarjan tu memang minum ketong dah. Sebab saya duk tembak M16, letak minyak apa semua 550 meter, itu point area, point target. Kalau area target 800 meter, itu pun campur boleh berjoget depan peluru. Dia kata, sarjan dia cerita tadi, dia tembak di sini, peluru dia sampai Kota Baru. M16. Mana boleh 500 meter tu. Dia tanya betul-betul. Sarjan tu macam ni, peluru tu bila keluar, saya pun ambil peluru naik kereta pergi Kota Baru. Awak peluru tu bawa naik kereta pergi Kota Baru. Betul Maka subhanallazi asra bi abdihi. Allah yang bawa berjalan, bukan Nabi berjalan. Faham tak ni? Bila Allah yang bawa berjalan, betul lah. Kita nak napi apa? Muka kita Tuhan buat. Ni muka kita. Ingat mak ayah kita buat? Siapa buat muka kita? Kalau mak ayah kita buat, takkan gini muka. Betul tak? Mu sujud sajadah bagi jemaah baca apa? Tu aku sujud mukaku ni kepada Allah yang menjadikan, Allah yang buat muka ni. Allah buat. Allazi khalaqahu. Allah buat muka kita. Bukan mak ayah kita buat. Kalau mak ayah kita buat, lainlah muka. Macam David Beckham pula ke muka. Tak ni. Kerana Allah yang buat. Bila Allah buat, mudah bagi dia. Nampak? Dan yang naik, yang berjalan ini bukan mimpi. Iaitu batang tubuh Rasulullah SAW, roh dan jasad. Kita ni dua unsur, roh dan jasad. Allah buat kita dulu roh dulu, jasad belum ada. Masa mak kita dengan ayah kita belum bertunang, kita ada lagi? Belum ada lah. Tapi roh sudah ada. Faham? Bila kita 4 bulan dalam perut mak, lalu didatangkan roh kita, dah masukkan dalam janin, hidup 4 bulan dalam kandungan. Betul? Tu. Sekarang kita bergerak. Kenapa? Kerana ada roh di dalam. Nanti sampai masa dicabut roh. Malaikat Israel datang, ambil, cup, buat keluar balik roh, simpan balik. Okey, jasad boleh gerak tak? Tak nampak? Jam walaupun harga 5,000, dia cabut bateri belakang. Nak KO tu. Pasal apa? Bateri cabut. Faham? Masuk bateri hidup ni. Tak. Kita cabut bateri, cabut roh, mati tak bergeraklah kita. Nampak? Tapi Nabi SAW ini
roh dan jasad ini naik ke langit. Adapun kita lain daripada Rasulullah SAW, tak ada seorang boleh naik ke langit. Nampak? Tak ada lagi. Semua angkasawan yang pertama ialah Rasulullah dan para Nabi. Nah, kalau kita buka buku, nampak apa benda ni, astronaut Amerika tahun berapa naik ke bulan? Tahun 70 naik ke bulan. Neil Armstrong, bukan Louis Armstrong tu tiup trompet. Neil Armstrong. Yang pertama menjadi angkasawan ialah Nabi Adam alaihi salam, diturunkan daripada langit ke bumi. Betul atau tidak? Bukan angkasa saja, melepasi 7 lapis langit. Dan yang mula-mula naik sampai ke atas langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini nabi kita. Patut kita rasa bangga. Tapi oleh kerana sejarah Nabi Adam terlalu lama, kita hanya ingat sampai kat Neil Armstrong saja. Nampak? Kita tengok atas, nampak tak langit? Tak nampak. Dia siang hari tak nampak juga. Kenapa? Kerana langit yang pertama terlalu jauh. Dia langit 1 keping, 2 keping, 3 keping, 4 keping sampai 7 keping. Atas sana lagi ada lagi benda lain. Jadi Nabi ni lepas keping sampai atas langit tu, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke arah, sampai ke syurga neraka. Yang ni duduk terbang ni, apa angkasawan ni, ini bawah langit yang pertama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang atas duduk terbang ni dalam orbit satelit ni, wa ma bainahuma, antara langit pertama dengan bumi. Sini je yang kita duduk tengok dalam buku-buku sains, ada sistem cakrawala, sistem galaksi, sistem suria, macam-macam ada. Berjuta-juta lagi benda yang kita tak tahu planet di bawah ni. Nampak? Jadi naik roh dan jasad bukan mimpi. Adapun kita boleh tak naik ke langit? Boleh. Bila tu? Kena mati dulu. Kenapa? Kerana roh orang mukmin apabila diambil oleh malakul maut, dibawa naik ke langit. Bukan malakul maut yang bawa. Malakul maut hanya ambil roh dan diberikan kepada malaikat yang ditugaskan untuk bawa naik, tunjuk 7 lapis langit, tunjuk syurga neraka, dan dikembalikan kepada jasad apabila datang mungkar wa nakir nak menyoal. Ini semua dalam kitab-kitab hadis, bukan daripada komik Raja Rimba atau komik Adudu, bukan, dari kitab-kitab hadis. Kita tidak persoalan kerana dia Rasulullah. So Allah ni dia cakap tu. Kenapa? Kerana dia wakil Allah. Yang cakap tak betul wakil rakyat je. Jangan politik ni contoh. Jangan politik ni contoh. Contoh lepas tu Nabi-Nabi ni wakil apa? Wakil Allah tak? Dia tak ada bohong. Dia sidik, amanah, tabligh, tanah. Tak ada yang tak sempurna. Semuanya amanah, semuanya menyampaikan, semuanya cakapnya benar, zahir dan batin. Bukan itu saja, tidak ada seorang pun Nabi yang muka dia macam kita. Macam mana mukanya kita? Tak comel. Dalam kitab-kitab hadis Nabi kata tidak ada seorang yang Allah lantik Nabi melainkan mukanya paling cantik pada zamannya. Maknanya bila dilantik Nabi Lut menjadi Nabi, dia lelaki paling cantik dalam dunia. Kerana dia kesempurnaan Allah. Allah suka yang cantik, maka dia beri yang paling cantik. Nampak? Nampak? Lepas tu tidak ada lah. Adapun yang kita pilih, ada yang comel, ada tak comel, ada kepala botok, ada perut bucik. Tu kita yang pilih, pilihan raya. Tapi Nabi jangan politik ni contoh. Nabi ni bukan pilihan raya, bukan mengundi. Allah yang pilih, maka semuanya perfect. Sana pilihan episod mana pada rupa tu paling cantik. Kalau kita dengar dalam cerita-cerita hadis, dalam cerita-cerita Nabi, siapa Nabi paling cantik? Nabi Yusuf. Disebut dalam kitab-kitab hadis, Nabi Yusuf ini diberi separuh kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh. Itu pun paling comel dah tu, Nabi Yusuf alaihi salam.
Nampak? Bukan Nabi lain huduh, tidak. Paling cantik. Nampak? Dan itu pun separuh. Baru dapat separuh Allah bagi kecantikan Nabi Muhammad. Bayangkan muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat antara Abdullah bin Zaid, "Ma ra'aitu ajmala minka fi wajhi." Aku tak pernah tengok orang lebih comel daripada muka. Tu. Kira lah Nabi Yusuf tu, dia Zulaikha suruh lalu dalam rumah dia. Bini-bini menteri ni kan, dia bagi apa? Dia bagi pisau suruh potong. Jadi mu potong. Potong buah, nak makan buah. Tengah potong suruh Yusuf litah laju cucuk litah Terkejut tengok comel ni, terpotong tangan. Dan bila potong berdarah tapi tak sakit. Sebab apa? Kalau kita pergi hospital, belah perut, belah dada, belah jantung, doktor belah darah tak? Darah tak? Darah. Terbelah tak? Terbelah. Sakit tak? Tak. Pasal apa tak sakit? Bius. Masukkan ubat, masuk dalam saraf, nak tak sampai ke otak, nak menceritakan kesakitan. Maka cantiknya macam kena bius. Tu baru comel sungguh. Orang tengok muka dia macam kena bius. Siapa dalam surah ni muka dia kalau tengok macam kena bius? Tahu tak? Itu pun lambat tengok cermin. Dekat aja dah. Roh dan jasad. Kita roh saja. Ada pun lain daripada roh orang mukmin. Allah sebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibukakan bagi mereka ke pintu-pintu langit. Jelas jadi bila kita mati, ambil roh kita naik ke langit, setiap malaikat yang ada pada lapis langit 1, 2, 3 sampai 7, mereka akan berkata, roh siapakah yang sangat hebat ini? Rupanya roh orang beriman. Dan setiap lapis berkata benda yang sama. Dan diturunkan balik. Dan ketika Munkar wa Nakir datang nak menyoal jenazah tu dalam alam barzakh, dimasukkan kembali roh. Itu cerita dia. Lebih pada tu tak boleh. Kerana bab-bab roh ni kena tunggu hadis. Tak ada hadis, tak payah nak pandai-pandai reka lah. Takut jadi bohong. Lagi bila lagi kita boleh pergi jauh-jauh dengan mimpi. Mimpi boleh. Tapi mimpi itu bukan hakiki, bukan kenyataan. Kadang-kadang benda yang sungguh. Contohnya esok dia nak pergi Langkawi, malam ni mimpi pergi Langkawi. Bersungguhlah esok dia pergi. Tapi banyak yang tak betul. Dia nyandor, dia menengung sangat. Bila nak naik pakak, asyiklah skopera je ni. Nyandor kat tiang tu, mimpi brigadier jeneral dia. Faham tak? Nampak tak? Dia bangun tu, dan skopera lagi. Nangis, tu mimpi. Apa dah cerita mimpi ni? Mimpi ni rohul yaqazah. Roh itu keluar berjalan-jalan. Bukan ruhul hayah. Ruhul hayah itu kalau keluar matilah, meninggal dunia. Sebab tu ada orang yang tak mimpi apa-apa, roh dia duduk diam. Ada orang yang dia nampak, baru dia pergi tengok. Dan perjalanan roh ini memang laju. Nampak lagi? Macam kita duduk kat rumah, kat pejabat, nengung kita, tersengguk sekejap, mimpi sampai ke Mekah. Buat umrah, padahal 20 minit je tidur. Mana dah buat umrah? Perjalanan roh dipilih hak. Tak pernah sampai ke Kaabah. Nampak Kaabah, nampak tempat melontar dan sebagainya. Itu roh perjalanan mimpi. Kadang-kadang mimpi itu dia nak mainkan kita je. Nampak mimpi-mimpi tengok, oi banyak mah. Kita peluk tak? Pernah mimpi mah banyak? Peluk tak? Peluk, bangun dah kepala bini kita. Kita ingat emas ni, habis sanggup cabut habis. Contoh ada pun ini bukan mimpi, ini betul roh dan jasad. Baik, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum itu laila, malam. Kenapa malam? Malam lah lebih jelas nampak kebesaran alam ciptaan Allah. Batu kan nak teropong bulan bintang pun semua malam. Siang tak nampak. Siang nampak biru. Biru tu langit, bukan langit. Itu cahaya je. Langit tak nampak. Dah kata langit ada? Ada. Tak nampak bukan mesti tak ada. Tapi mata kita dhaif. Tak boleh nak sampai, terlalu jauh. Nampak? Jadi yang biru bukan. Itu biasan cahaya. Faham? Kita pergi sewa hotel, tingkat 18. Ayah dia pun tengok, comel, swimming pool.
kolam renang air biru. Betul tak? Dia pun anak dia nak turun mandi. Dia tak mau turun. Ayah dia kata, "Kan adik, kek gigi kalau lepas mandi ambil segelas air biru tu." Comel ingat nampak. Anak dia cedok lepas mandi. Buat naik tengok putih. Ayah kata, "Tak nak yang putih ni, yang biru tu." Nak buat macam mana anak dia? Yang biru itu bukan air, itu reflection, itu biasan cahaya. Yang biru tu bukan langit. Faham lagi? Terlalu jauh, Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daripada Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Apa maksud antara ibrah di sini? Nak khabar perjalanan kita banyak. Kem Kementah pergi JB pergi Legoland, balik Kementah semula. Ada daripada Kementah pergi Langkawi, lepas tu makan siakap 1000, balik semula. Faham lagi? Itu perjalanan, tak ada masalah. Tapi perjalanan yang terbaik ialah masjid ke masjid. Itu nak cerita. Nak khabar sini, mu pergilah jalan. Mu nak tengok Menara Eiffel, mu nak tengok Gunung Matterhorn, mu nak pergi ke New York, nak pergi ke Vladivostok di timur Rusia, pergilah. Fasiru fil ardi, berjalan di bumi Allah. Pergi, melancong, tak ada masalah. Tapi ingat, khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat kalau nak pergi masjid. Nampak? Sebab tu dari masjid ke masjid dalam ayat ini. Bukan dari masjid ke Putrajaya. Tak, masjid ke masjid. Nampak? Kerana masjid tempat yang terbaik. Sebab tu kita melangkah masuk masjid, masuk surah. Kita kata apa? Allahumma inni as'aluka min rahmati. Ya Allah, aku nak rahmatmu dalam surah ni, dalam masjid ini. Tapi bila kita keluar nanti kita baca Allahumma inni as'aluka min fadli, aku nak duniamu. Rahmat dengan nikmat. Luar sana nikmat, dalam ni rahmat. Rahmat lebih mahal dari nikmat. Kita terlupa berebut nikmat, terlupa rahmat. Kenapa gitu? Kerana nikmat bukan saja orang mukmin, yang tidak mukmin pun Allah bagi. Bahkan lebih banyak daripada orang mukmin dapat. Faham? Kita pakai potong saga, dia pakai Mercedes. Kita pakai apa benda ni Mitsubishi, dia pakai BMW. Padahal dia tidak beriman. Itu nikmat. Rumah kita 200,000, dia bagi rumah, tengok orang putih pun semua, yang sembah berhala dan sebagainya, juta-juta rumah. Betul tak? Itu nikmat. Ada pun rahmat Allah bagi kepada orang mukmin saja. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu fid dunya war-Rahimu fil akhirah. Kenapa Allah beri kepada bukan Islam pun Allah beri juga kesenangan? Kerana Allah bersifat dengan Rahman. Tapi Ar-Rahimu fil akhirah, dia kasih sayang orang beriman saja di akhirat. Ada pun yang tidak beriman, gonna lot, go to hell. Faham lagi? Palestin ni apa dia? Baitul Maqdis allazi barakna halahu, yang kami berkatkan. Batu bumi-bumi ni ada tempat yang berkat. Kita pergi jumpa orang alim, kita salam dia, ambil keberkatan. Kita jumpa orang guru Quran, kita salam dia, ambil keberkatan. Kadang minta didoakan kita. Kadang-kadang orang tu bukan orang hebat pun, orang kampung je. Prebet je, tapi dia pergi Mekah. General kirim dia, berdoa lah kat saya sampai Mekah, nak ambil berkat. Faham lagi? Keberkatan. Maknanya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, itu maksudnya keberkatan. Jadi antara bumi yang berkat itu bumi Palestin, bumi Baitul Maqdis. Negeri yang paling banyak melahirkan para nabi. Kita Rasulullah SAW daripada keturunan Arab sampai pada Nabi Ismail. Ada pun seorang lagi anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Melahirkan keturunan nabi-nabi yang paling ramai, Bani Israel. Bukan Israel negara Israel sekarang, maknanya keturunan Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Nampak? Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kebesaran kerajaan Allah. Sebab kita, kalau kita tengok kita rasa kita besar. Tapi kita tengok, orang tengok kita kecil. Faham? Padahal kadang-kadang kita cepat lupa. Kita rasa kita hebat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak kehebatan orang lain. Kita nak membesarkan diri kita je. Sebab tu naik Myvi je. Macam naik Bentley. Sampai tak semayang. Faham lagi?
Dari Kuala Lumpur nak balik Changlun, Kedah. Zohor pun tak semayang. Asar pun tak semayang baru, Myvi baru. Betul tak? Nak faham lagi? Sedangkan orang lain kereta tayar dia dengan rim 80,000 boleh beli 2 Myvi. Faham? Tapi dia rasa dia yang paling hebat. Nampak? Kenapa? Allah yang paling hebat. Kita ni tak hebat. Kita bukan nak banding dengan Allah, nak banding dengan segala makhluk lain kita kalah. Faham? Kita nak banding apa? Semua kita kalah. Tak usah nak lawan gajah, kita lawan dengan burung ciok umur. Kalau duduk main tepi tikar tu kan, ciok umur, koko tu, coklat tu. Kalau kita tak percaya, kita ajak dia naik dekat KS tu, KSCC. Nah, burung ciok sebelah, kita sebelah, terjun dua-dua. Faham? Tengok terbang. Nah, mana menang? Menang burung ciok, kita tahlil pohon. Faham? Tak usah kita nak lumba berenang dengan ikan lumba-lumba dolphin, dengan ikan puyuh je kalah. Betul tak? Nak menyelam dengan ikan blue whale, boleh menyelam 2 km, tak payahlah, ikan sepak je. Nah, ikan sepak bulan besen, muka kita rendah dalam besen. Tengok lama mana tahan. Faham? Tak usah kita nak berlari dengan cheetah. Cheetah ni top speed dia 115 km sejam. Tu yang rekod terbaru 2019, 117 km sejam. Cheetah yang bitik-bitik tu, Afrika tu, lari tu 117 km sejam. Kalau EX5 kena menerak pun belum boleh potong. Nah, pelari paling laju di dunia nama apa? Usain Bolt, Usain tebal. Dah, Usain Bolt ni speed dia berapa? 42 km sejam. Kucing kampung tu, telinga ada kutu tu. Faham? 52 km sejam. Tak? Bayang. Kita sentiasa kalah. Kita nak tarik tali dengan kuda biasa lah, kuda biasa. Bukan kuda yang gagah yang island punya tu. Kaki kembang tu. Kuda biasa tu 6 orang, kita kuda 1 seekor. Kalau kuda yang jenis tarik balak tu 30 orang, kita seorang. Kuda seekor kita 30 orang. Tak usah kata gajah. Tak. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu sangat lemah. Kita menang dengan segala-galanya dengan akal. Faham lagi? Apalagi bila akal itu menerima wahyu. Nah, kita follow wahyu, follow Quran hadis, maka jadi kita yang terbaik pada segala jenis makhluk. Mudah-mudahan sedikit imbrah itu memberi sedikit suntikan ilmu kepada kita. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita pergi pada soal jawab agama, pelancaran kutipan sumbangan. Saya dengan ini melancarkan kutipan sumbangan untuk membiayai aktiviti pembangunan pengimarahan aktiviti kebajikan surau Luqman Al-Hakim kita. Mohon jemaah gerakkan tabung yang telah disediakan bagi penonton melalui Facebook live akaun surau Luqman Al-Hakim. Ada tertera di skrin, iaitu Afin Bank nombor 1057 1011 5164. Baik, gerakkan tabung itu, sumbangan tuan-tuan untuk kita imarahkan, untuk kita acarakan, hidupkan acara pengimarahan surau Luqmanul Hakim kita ini. Bagi yang lihat live daripada Facebook, boleh tengok nombor akaun yang tertera di bawah skrin. Gerakkan tabung. Bukan gerak sajalah, gerak dan beri sumbangan. Takut gerak saja je kosong gitu je. Kalau kita tak puas hati sebab terbawa RM10 saja, lain kali boleh bagi. Jumpa AJK, tengok akaun dan sebagainya, boleh sumbang. Ma yang kusuma dan min sedekah, Nabi kata, dan Nabi jamin kalau kamu sedekah tidak akan kurang harta. Tapi kalau kita beli benda lain, dia akan kurang. Duit ada 100, ambil 30, beli baju tinggal 70, tak tambah lah. Tapi kalau kita sedekah, tambah. Kadang-kadang tambah duit, kadang-kadang tambah pangkat. Dan kadang-kadang pangkat tak naik, tapi penyakit tak ada. Itu semua penambahan daripada Allah. Betul tak? Kalau kita kajilah, menasabah tak kita nak sedekah RM1, tak menasabah. Sebab apa? 2 tahun Covid, berapa ramai orang mati? Betul tak? Ramai tak mati? Kawan kita, saudara kita, saudara belah bini, saudara belah kita, saudara belah ayah, saudara belah mak, kawan Facebook, kawan lama, kawan sekolah. Faham? Ramai nak mati. Betul tak? Dah kita hidup. Lepas tu bagi RM1 je.
Tak mana sabar. Allah hidupkan kita. Dah kan Allah nak matikan kita boleh tak? Mati boleh. Awal-awal Covid mati dah kita. Jadi jangan sayang. Sambil-sambil kita menderma. Kita tengok soalan. Boleh tak kita naik pangkat seseorang kerana dia suka, tapi dia tak layak? Jadi jangan marah yang menjawab, marah yang menyoal. Lama tak masuk camp. Saya duduk dalam camp 13 tahun. Daripada Jah 1 sampai sekolah tingkatan 2 naik truk. Daripada sekolah tadika naik truk. Dulu mula-mula tadika truk backport. Ingatlah truk lama, muka macam gajah. Tahun 74 Volvo. Kan kepala kotak tu. Duduk dalam camp. Ayah saya Idrus tu kapten. Dia pernah berperang di Kongo. Dan ada peluru di belakang dia yang tak boleh buang. Sebab dia bawa pegawai tentera Belgium escort di ambush dengan gerila. Hidup panjang umur. Jadi dia ni naikkan pangkat kerana dia suka, tapi orang tu tak layak. Tak boleh, tak layak. Nabi kata idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazirus. Maksudnya kalau kita beri suatu tugas pada orang yang tak reti, nanti jadi rosak. Faham lagi? Dia baru tolak tangga kapal terbang je. Bila naik kapal terbang, dia akan bawa tangga tu letak kat kapal terbang. Tapi manager ataupun pengurus minat, suka dia, suruh jadi pilot. Faham lagi? Habis lingkup habis. Faham? 400 orang meninggal. Dia punya pasal. Betul tak? Ini maksudnya. Jadi guru ni dia lepasan matematik, belajar tu diploma matematik dekat KL, lepas tu buat ijazah matematik dekat Jepun, dekat Tokyo, lepas tu dia buat PhD matematik dekat apa benda ni, dekat Queens Bay contohnya. Balik pun dia pun diterima oleh pejabat pendidikan, dia pun mengajar apa benda ni, pengetahuan agama Islam, balik awal. Faham lagi? Jadi hancur habis lah belajar matematik. Faham lagi? Jadi walaupun kita minat dia, jangan kita naikkan pangkat dia itu kerana dia akan buat tugas yang dia tak boleh buat. Tapi kalau dia boleh buat tugas dia dan dia layak, tak ada masalah. Faham lagi? Tapi jangan kita minat dan kita nak zalimi orang lain, hukumnya haram. Lepas tu kita ni beramanah. Kalau kita tengok YouTube tapi kita tak skip iklan, adakah itu dikira sedekah? Walaupun kita boleh je kalau nak skip iklan itu. Channel YouTube Ustaz, saya tak pernah skip iklan. Dia mengaku baik dia. Baik. Dia bila tengok kuliah, contohlah ceramah, ustaz 10 minit contoh. Tapi ada iklan 2 dalam tu. Dia iklan tu sekejap je, 5 saat ada, 10 saat ada, faham? Dia tak skip, maksudnya tiap langkah lah. Dia biarlah iklan itu. Nampak? Jawabnya tak ada masalah. Cuma kalau iklan itu haram kita tengok, skip lah. Cuma alhamdulillah YouTube ni dia pandai meraihkan juga. Dia duduk negeri kita ramai umat Islam, tak ada orang bikini apa semua dah. Kalau kita kuliah di New York balik awal, faham lagi? Kita tengah kuliah tu piap iklan bikini punggung. Nampak dah? Orang pun dah skip dah, pause tu tengok. Faham lagi? Saya pernah dengar ustaz cakap, kita boleh bertunang tanpa mengetahui apa. Kalau kita sekadar bergurau dengan perempuan, adakah dikira bertunang juga? Baik. Nabi kata 3 perkara yang bergurau jadi juga. Pertama, nikah. Kedua, cerai. Ketiga, rojok. Nikah ni bergurau, sah kalau cukup syarat. Faham? Cerai sah kalau cukup syarat. Dia nak buat seperisai. Dia tak surprise. Pandai. Dia nak buat surprise dekat bini dia. Dia kan dia yang pasal apa? Anniversary setahun perkahwinan. Memang dia orang ni tak ada masalah. Cuma dia nak buat surprise
Nah, nak suruh bini dia terkejut. Dia kata yang setahun perkahwinan kita, tahu tak hadiah apa abang nak bagi? Apa bang? Saya ceraikan awak. Abang, gurau je. Jatuh talak. Okey? Jatuh talak. Jatuh. Kerana apa? Ucapan dia tadi betul. Faham lagi? Gurau tak boleh. Jatuh. Rojok begitu juga. Maka bertunang pun begitu juga, kerana itu jalan kepada nikah. Ini kata sebahagian fuqaha dah. Ada yang menafikan. Sebaiknya tak payah gurau bab bertunang. Maksudnya bukan tak payah beritahu ibu bapa. Maksudnya jika seorang perempuan itu yang boleh berdikari dan tidak ada masalah pada pengurusan diri, bukan down, bukan autism dan sebagainya, dia faham apa yang laki-laki itu beritahu, saya nak ambil awak menjadi isteri saya, dia jawab saya setuju, itu maksudnya sah pertunangan. Walaupun ibu bapa tak tahu, tapi adat kita beritahu ibu bapa. Ada orang nak meminang dan sebagainya, faham tak? Itu lain. Tapi nak beritahu hukum, kalau tak beritahu orang tua pun, kalau betul ucapan daripada pihak laki-laki, saya nak jadikan awak isteri saya, itu contoh meminang. Faham? Yang perempuan ini orang yang tak ada masalah pada pemikiran dan sebagainya, dia jawab saya setuju, itu dipanggil sah pertunangan, dan mereka sudah bertunang. Nampak? Lepas tu yang kita bukan kena bawa dulang apa, itu adat. Hukum tidak begitu. Faham? Mu nak bawa dulang, nak bawa lori trailer apa, ikut suka lah. Itu adat. Soalan seterusnya, kita kahwin lagi, bukan atas dasar suka tapi pilihan ibu bapa. Bila malam pertama isteri tolak ajakan suami, dah kata belum sedia, apakah hukumnya? Semoga Ustaz dan kita semua dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Kahwin ibu bapa yang pilih, kita pun ikutlah. Faham? Ibu bapa ni suka ni, anak maklummu ni, anak tosumu ni suka kahwin, nak jadilah binimu dan sebagainya, kita setuju, kita pun kahwin. Bila kahwin, pada malam pertama isteri dia kata belum bersedia. Faham lagi? Belum bersedia menjadi isteri. Kan isteri jadi dah. Faham lagi? Jawabnya, adakah wajib melakukan jima' pada malam pertama tu? Soalan ni wajib tau. Wajib ke tau? Tak wajib. Cuma sebagai seorang suami, apabila dia mengajak isterinya, sedangkan isterinya tidak ada sesuatu mudarat atau penyakit, atau halangan yang benar pada syarak, tak boleh. Itu kata iza da'a rajul imra'atah falta'tihi walakan ala tanur. Jika seorang suami mengajak isterinya mengadakan hubungan, maka datanglah segera kepada suami sekalipun sedang sibuk di dapur. Itu kita khabar isteri yang terbaik, kalau dia tengah goreng ikan, bini suami dia panggil, dia lempar ikan. Itu yang terbaik. Kalau dia tengah basuh baju dalam mesin basuh, yang masuk segera, dia pun terajang mesin basuh tu. Pum, lompat pergi kat isteri, kat suami dia. Itu yang terbaik lah. Bukan maksud kewajipan mesti begitu. Maknanya datangilah suami kamu. Begitu juga suami apabila isterinya berhajat, lepas tu dipanggil litaskunu ilaiha, duduk berkasih sayang suami isteri. Bukan kita saja meraihkan isteri, kita diraikan kita juga kena meraihkan hati isteri. Faham lagi? Itu yang betulnya. Bini-bini kita agaknya gana gitu. Lipat baju, bila laki panggil, tak tengok ke lipat baju ni? Itu masalah. Tengok TV, tengok drama sambungan, ego nak kena cekek dia tu kopek. Bila laki dia panggil, yang lalah anak ke buah, mau abah panggil tu, panggil mau datang ni. Lagi tak nampak dah. Kena sebutir ke lagi, padahal laki dia. Tapi tak ada lah, nanti bukan nak kebentah lah, Tok Sungai Besi. Ada lagi camp Sungai Besi tak? Saya dulu pindah dari Kedah ke Sungai Besi. Pindah duduk Sungai Besi sekejap. Kat Tan 3. Tan 3. Sekolah tinggi Kajang.
Guru saya guru. Banyak dah kali dia ada cerita orang dalam camp. Salah seorang guru saya pergi ziarah dia. Jadi isteri dia duduk dalam rumah. Kita kat luar atas macam beranda gitu, rumah kayu. Faham? Jadi bila dia nak suruh buat air, bini dia jauh di luar dalam rumah tapi jauh. Dia buatkan ni, dia panggil ni, dia buat ni 2 kali. Gitu. Dengar berlari. Ya, ada tetamu buat air 2 dan keluar air. Beberapa bulan lepas tu saya pergi lagi ziarah. Benda yang sama. Berlari mari. Ada orang mari buat air. Sekejap buat air. Contohlah, bukan kata tu yang tak ada. Kalau boleh biar macam tu, faham tak lagi? Isteri kita. Kita agak-agak isteri kita macam tu. Terbelah 2 meja ni. Tangan masuk besi. Tak mari lagi. Faham lagi. Tak buat dah. Nah. Tapi bukan yang anda ni lah, yang camp Sungai Besi lagi. Jadi isteri tidak bersedia, berikan dia peluang, berikan dia masa, betul tak? Kamu gaduh-gaduh dengan binimu dah kan? Tak boleh, nak juga. Jangan monyet. Itu kancil dengan monyet lah. Nak makan lada, itu cerita lain dah. Dah binimu dah kan? Jadi tak bersedia, dia segan, dia belum pernah berlaku. Ada tak? Ada isteri jenis perempuan yang tak sabar-sabar. Nah, maghrib tu ajak orang dalam bilik dah. Tarik laki tangan bilik. Maghrib, orang bang maghrib tu panggil laki tu masuk dalam bilik dah, malam tamu. Sampai pak mentu tu amboi awal tu. Faham? Tapi ada yang jenis malu, betul tak? Segan apa semua. 2-3 hari baru boleh. Lepas pada tu barulah beranak semua. Soalan seterusnya. Kerja rumah ada tugas suami lah. Tak ada soalan lain ke? Jika isteri yang buat itu ihsan terhadap suami boleh suruh tapi tak boleh marah isteri jika tidak buat. So, apakah hukum jika melawan cakap suami jika suami suruh buat kerja rumah mohon pencerahan? Dengar baik-baik. Yang wajib isteri melayan kehendak nafsu suami. Adapun gosok baju suami contohnya tak wajib. Yang wajibnya bila suami minta gosokkan, itu maka wajib kena taat. Faham tak ke? Adapun saja-saja itu dia tak wajib buat. Kena faham itu. Nak buat air buat diri ya. Itulah buat diri. Tapi bila suami suruh tolong buatkan air, maka kena taat. Kenapa? Kerana perintah suami. Semua kena taat. Ialah kalau suami suruh. Teruklah perempuan, tak ada teruk. Itu adil. Di mana adilnya? Kata kaum perempuan. Suami wajib kerja, orang perempuan tak wajib kerja. Cari nafkah, betul? Masa nak kahwin, siapa kena bayar mas kahwin? Suami. Betul tak? Dia yang kena bayar, bukan perempuan bayar mas kahwin. Kemudian pula dia wajib ajarmu pula hukum hakam. Kalau dia tak ajarmu, dia yang berdosa. Mu tak pandai semayang, suamimu yang berdosa. Itu timbal balas daripada itu, beratnya suami menanggung. Dulu ibu bapa mu tanggung dosamu. Sekarang suami pula tanggung. Maka mu wajib taat kepada orang yang tanggung dosa kamu nanti. Sebagainya kamu anak dara, kamu kena taat pada ibu bapa kerana mereka akan dipersoalkan tentang kamu sebelum kamu kahwin. Sekarang siapa kena soal? Suami kamu akan kena soal di akhirat. Maka kamu kena taat pada orang yang akan disoal tentang salah silap kamu. Faham lagi? Soalan seterusnya. Menurut fatwa dilarang solat atas jadah gambar Kaabah jadi. Dilarang beli jadah. Apakah alasannya? Disebut dalam kitab-kitab fiqh, dimakruhkan kita sembahyang melihat gambar. Faham lagi? Contohnya kita tengok gambar itu ada di dinding. Di rumah kita ada gambar. Contohlah kita ada gambar. Gambar kawan-kawan ke apa, ikut anda lah. Gambar Perdana Menteri ke, contoh, dia pun sembahyang tengok gambar Perdana Menteri. Dia pun lalahnya, hatinya tidak khusyuk. Betul tak? Tapi mungkin dia tengok dan khusyuk. Tapi kebanyakan bila ada gambar, kita punya fikiran akan fokus pada gambar tu. Tengok kamu, bila ni bila nak berhenti. Contoh, dah tak? Dia tengok gambar. Kadang-kadang dia tengok gambar itu di belakang baju orang. Saf duduk nombor 1, baju dia ada gambar belakang. Persatuan tu, persatuan ni ada gambar lah. Dia saf kedua tengok gambar tu.
Sedangkan apa kerja semayang tugasnya? Allah kata aqimis salata li zikri. Kerjakan semayang supaya hatimu ingat kepadaku. Kita tak ingat, duk tengok gambar. Begitu juga kata ulama, jika gambar itu pada sejadah, makruh, tidaklah berdosa, tapi makruh, tak elok, tak molek. Jadi sebaiknya, bukan nak marah, lain kali lah kalau kita nak beli sejadah, beli yang plain, yang plain. Sebab kita kadang-kadang suka gambar, pasal kita tak tahu, belilah sejadah, gitu kau balik, pasal kurang gambar sikit sangat. Nak yang gambar banyak, nampak? Yang plain. Kita nak wakaf ke, nak bagi ke masjid-masjid, cari yang kosong. Alhamdulillah, itu yang terbaik. Bukan kata tak sah semayang, takut-takut duk tengok depan ini gambar Kaabah, orang sebelah gambar masjid. Nah, akhirnya lala tengah rokok, Maliki Yaumiddin. Baca Fatihah dalam rokok. Jadi kacau bila. Soalan seterusnya, tapi semayang sah. Saya warga Mas yang telah mati isteri, anak semua sudah besar. Suruh saya kahwin agar ada yang boleh jaga makan pakai saya. Bolehkah saya kahwin baru? Sedangkan apa benda ni? Tenaga batin saya tidak sihat dan lemah. Mohon pencerahan. Tak apalah baca gitu juga, tapi dia tulis lain. Ya, tulis apa? Saya tak sanggup nak baca lah. Biasa kalau tulis gini kau perah ni. Dia ni mati isteri. Faham lagi? Dia tak nak kahwin dah. Anak-anak suruh kahwin. Okay, faham soalan, faham jawapan. Dia mati bini, mati isteri. Dia orang Terengganu, dia tak panggil isteri, bini dia panggil. Tak? Kalau orang Kelantan, dia panggil benda bini. Orang betina, nampak? Dia macam orang Yala, orang Nalatiwat, orang Golok. Jangan kata orang Kelantan kasar, tu budaya dia. Faham? Kita jangan kata lagu tu, kita tak faham. Jadi dah mati bini, tak mau kahwin. Pasal dia dah tua dah. Berapa umur tak sebut. Warga emas berapa? 65 tak? 65. Kalau 70 platinum, okey? Warga platinum, okey. 65 dah. Tak nak kahwin, tak mau kahwin dah. Anak-anak kahwinlah ayah, senang kat gini nak buat nak masak nasi, nak basuh baju begitu begini tak? Jadi ayah kata kita bukan tak mau, ditanya sini dia bukan tak mau kahwin, tapi memandangkan dia punya tenaga batin tak ada dah. Duduk diam, geribet dia duduk diam je. Jadi bolehkah saya kahwin? Itulah. Yang pertama nak kabur sini, the moral of the story. Orang laki-laki ni dia memang setia dah. Faham? Contoh tengok, bila mati tak nak kahwin dah. Itulah laki-laki sama belaka. Dari Perlis sampai Johor, naik balik sampai Kelantan, nak. Memang dia setia kepada isteri yang satu. Tapi kalau perempuan dia faham-faham lah. Dia akan menangis 2-3 hari saja. Tengok pada ayah mati, suami mati tu macam tak kahwin dah. Sampai kata anak-anak pujuk tak nak makan. Hari kedua suami mati tu tak mau minum air. Tapi 5 bulan kahwin juga orang lain. Itulah perempuan. Kahwin pula dengan tukang mandi mayat tu. Jangan marah muslimat bukan yang kementar itu Sungai Besi. Jadi bolehkah saya kahwin kerana tenaga batinnya lemah? Ini masalah orang laki-laki. Betul lah, sebab tu dipanggil warga emas. Faham? Mana orang yang sudah lemah fikirannya. Anak dia suruh kahwin sebab lain, dia jawab sebab lain. Anak dia kata kahwinlah ya. Supaya apa? Supaya senang isteri baru ni masak nasi, bagi makan, suap air. Faham tak lagi? Dia pergi jawab sebab tenaga batin. Faham? Bukan anak suruh kahwin nak dapat anak baru. Anak suruh kahwin supaya mudah hidup. Kerana anak-anak duduk jauh, susah nak tengok. Faham? Kalau duduk dalam serumah senang. Dah. Itu maksud anak ni. Ayah dah salah faham.
Nah, dia duk nampak tu je. Nah, tengok tujuan anak suruh kahwin sebab mana? Suruh masa senang makan minum, basuh baju dah tak? Ada pembantu. Dia beri jawab hak lain. Kahwin bukan dapat anak. Itu satu daripada faedah berkahwin. Faham lagi? Ada lagi banyak faedah. Ada 7 faedah besar berkahwin. Kita duk baca satu tu, anak tu. Nah, otak kita jadi kuning. Nampak? Kahwin bukan anak saja, nah. Iaitu orang yang menyenangkan hati kita. Sekurang-kurangnya kalau kita ada isteri, walaupun isteri kita ada di rumah mak dia, hati kita rasa lega. Kerana kita sudah berpunya. Kita ada orang yang menyayangi diri kita, kan itu semua mentality. Nah, menyebabkan kita dapat tenang berfikiran, seronok bekerja dan sebagainya. Nah, tengok kan orang yang tak ada bini. Walaupun tak ada masalah, nah, gaji besar tapi dia tak tenang. Duduk serabut. Nah, lepas tu lah kalau serabut, kahwin lagi dok. Kahwin lah. Hilang serabut. Tahu tak? Tapi kadang-kadang ada tak makin serabut. Seorang budak tu, dia dah 39 umur. Dia mari masjid selalu semayang masbuk. Imam dah rakaat kedua ketiga baru sapa. Nah, sampai kat setahun gitu. Akhirnya tu imam mak dia. Dan imam pergi. Saya tengok awak setahun dah. Nah, mari semayang lewat sokmo, dia kata. Nah, masbuk sokmo. Apa sebab? Dia kata, saya susah hati. Susah hati apa sebab? Kita gini, saya 39 dah umur. Kawan-kawan saya semua anak 45 dah. Saya bini pun tak ada lagi tu. Jadi serabut, jadi tak tenang, tak boleh nak buat cepat. Tak bagi semayang pun jadi lambat. Dah tak apalah, awak kahwin, saya adjust orang. Tu imam dia ramai kenal orang. Kahwinlah budak tu, dapat jodoh. Betul tak? Lepas kahwin, dia mari awal. Imam mari pukul 7.30, dia pukul 6 mari dah masjid. Oh, hebat. Itu kelebihan kahwin. Betul tak? Jadi imam kata, awak ni hebat, pukul 6 hari dah. Sebab apa sampai awal sangat ni? Serabut duduk rumah. Faham lagi? Dulu serabut seorang, dia ni bunyi papai. Faham tu pergi awal. Nah. Ada juga orang lagu tu dia. Jadi boleh kalau anak-anak suruh kahwin, bahkan kalau anak larang kahwin pun kahwinlah. Kerana kahwin itu bukan zuriat saja. Bagi orang muda-muda memang zuriat. Faham lagi? Nabi kata inkahul waduda al-waluda. Kahwinlah yang kasih sayang, kahwinlah yang suka beranak ramai. Wa ini mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kerana aku sangat bangga menjadi nabi yang paling ramai umat hari kiamat. Itu berkait dengan zuriat. Betul tak? Kahwin muda. Dalam hadiah ya ma'asyara syabab. Nampak? Man istata' minkum ba'ah falyatazawwaj. Orang muda, orang mudi. Apa benda ni, siswa-siswi. Remaja-remaji. Faham? Kalau mampu berkahwin awal. Kenapa? Bila kahwin awal, kita dapat anak yang ramai. Faham lagi? Kita dah umur 50, anak 21 orang. Nah, jadi kahwinlah. Tapi bukan kerana nak dapat anak, walaupun. Tapi kalau dapat anak itu terserah pada Allah. Betul tak? Jadi kita orang tua kahwin bukan nak masalah hubungan seks, tapi ada peneman. Kenapa? Kerana binatang pun dia ada orang teman. Kengga tu dalam jenis geografi rupanya ada bini. Kengga nampak kombang itu kan. Faham lagi? Rupa ada bini seko-seko tu. Faham? Cuma tak akad nikah lah jabat agama. Nah, ada pasangan. Nah. Saya dapat banyak, harta saya lebih banyak daripada 1 Mac. 1 Mac apa? Si saya meninggal dunia dan saya ada 2 anak perempuan. Saya pula ada penyakit kanser tahap 4. Bagaimana cara semua terdapat kedua anak saya? Sebab kesemua adik-beradik saya tamakkan harta dan penagih dadah. Allahu Rabbi. Jika maknanya waris selain daripada anak perempuan, jenis memudaratkan harta, membuang-buang harta, naklah kita hebah harta kita, nak persentihnya yang lebih banyak kepada anak perempuan kita itu. Nah, dan baki itu untuk dijadikan faraid. Tidak dihebahkan semua sekali. Itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Nah, tapi kalau tidak ada masalah, adik-adik kamu orang yang baik,
maka buat macam biasa. Faham lagi? Tidak ada rugi apa-apa. Semuanya harta kita walaupun dapat pada adik-beradik kita, itu adalah sedekah yang menguntungkan kita. Ingat, sama ada harta persaka, sama ada kita hadiah, sama ada kita hebah, satu suap masuk dalam mulut dia, Allah biarkan itu menjadi sebesar gunung Uhud di sisi Allah. Dan soalan seterusnya, saya nak tanya, jika kita mimpi pasangan kita curang, apakah maknanya Ustaz? Lihat kekurangan diri kita. Nah, sebab tu kalau anak kita jahat, jangan nampak jahat anak, nampak jahat kita dulu. Faham? Allah ini bijak sana. Kita bijak sini. Nampak? Bini kita jahat, ada hikmah. Nah, sebab dulu kita ada masalah. Allah nak kafarahkan dosa kita, dapat bini yang mulutnya jahat. Faham lagi? Betul tak? Jangan nampak bini kita je jahat. Soalan seterusnya, pegawai saya selalu marah saya, jadi saya tak hormatlah dia, tapi dia pun tak hormat juga saya. Dari mana soalan? Tak ada soalan. Dia luar hati je lah. Dia bila kita jadi pegawai, bermakna kita ada kuasa lebih daripada orang bawahan kita. Sebab tu kita kena ingat kuasa kita ni pinjaman saja. Siapa bagi pinjam? Allah bagi pinjam. Dia nak ambil bila-bila masa. Betul tak? Begitu juga kalau kita jadi orang bawah, kita jangan samakan macam sama-sama kita. Kita kena jaga adab. Kita kena muliakan orang atas kita. Sebab tu dalam kitab-kitab ulama, mereka sentiasa menyebut tentang adab yang mesti dipelajari. Adab kita dengan sultan, adab kita dengan ulama, adab kita dengan guru agama, adab kita dengan guru sekolah, adab kita sesama kawan. Adab dengan ibu bapa lain, adab dengan anak lain. Contoh tak? Dengan jiran. Semua ni kita kena amalkan. Tak boleh ikut suka macam netizen dia, suka dia nak balun apa saja. Itu kan biadab, tak ada adab. Faham lagi? Kita boleh tak tinggi suara dengan mak kita? Tak boleh. Boleh tak tinggi suara dengan anak kita? Boleh. Kan tak sama hukum tu. Faham? Nanti anak pula, tak adil lah ayah boleh tengking anak. Adil lah. Nanti mu jadi ayah, mu boleh tengking anak mu pula. Mu nak tengking ayah tak boleh. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking kedua ibu bapa mu. Begitu juga dengan orang. Jadi kalau kita ingat, semua kita ini adalah hamba Allah, menjalankan amanah. Mu jenderal, aku brigadier, aku lieutenant jenderal, aku lieutenant muda, aku lieutenant tua. Itu semua pinjaman sekejap. Jadi anugerah, nikmat wajib kita syukuri. Syukurilah nikmat pangkat besar kita dengan berterima kasih pada Allah. Cara berterima kasih pada Allah, kalau kita dapat kuasa yang terbaik sekali, gunakanlah kuasa kita supaya orang dapat kebaikan. Kita tak salah guna kuasa untuk jadi sombong. Kita hebat. Aku general, aku akan guna kuasa aku untuk panggil penceramah-penceramah agar semua dalam kem ini dapat dengar ceramah. Itu contoh. Itu gunakan kuasa dengan cara yang Allah suka. Betul tak? Tapi gitulah, walaupun kita ni pangkat rendah, kita tidak akan jadi kurang sebab kita muliakan orang lain. Faham lagi? Apa lagi kalau dalam tertib tentera. Betul tak? Tentera ni maksudnya straight. Straight. Dia tak macam rela dia lain. Dia lembut sikit. Kalau tentera maksud straight. Kan kita nak jadi tentera kan kena bersumpah. Kena straight. Kena cergas, kena taat dan sebagainya. Dan nasihatlah kepada yang berpangkat besar. Pangkat itu sementara. Gunakan pangkat besar kita supaya orang tengok, orang suka kita. Perebet tengok kita, bagus, Datuk ni bagus. Lepas tu kita melintah jauh. Kita melintah. Ni geng-geng perebet, Lance Corporal duduk sembang-sembang kedai kopi kat mes ke apa kan. Lieutenant lalu, General lalu. Datuk bagus orang, terbaik dia. Hebat dia. Dia lalu kat depan pula, kat Sogo pula. Dia punya perebet dah. Dah General ni kelah. Memang orang suka belaka lah. Malaikat amin. Tahu tak? Kan orang puji. Tahu tak? Orang doakan yang baik. Tapi kalau kita jahat, kita lalu je. Menatang lagi. Nampak tak? Bila nak langgar di lori ni? Itu masalah. Faham tak kita? Dari lebih-lebih kan? Itu dipanggil soalan. The question certified. Soalan mencari bala. Baik.
Banyak ni kita boleh berhabis tak? Sikit lagi Boleh tak kita tak pegawai tentera yang beruban warna rambut dengan inai warna hitam untuk nampak lebih gagah? Boleh. Dalam untuk peperangan boleh. Dalam peperangan boleh. Sebenarnya menginaikan warna hitam ini khilaf ulama. Jumhur ulama melarang. Pendapat yang dhaif di kalangan ulama mengharuskan. Faham lagi? Jadi pandangan yang kuat, pandangan yang muktamad, yang rajih melarang nak kita warnakan hitam uban kita. Tetapi larangan itu tidak berkait dengan tentera, kerana tentera dalam peperangan. Bukan tentera nak pergi jalan tar cari awet, bukan. Tentera untuk berperang. Faham lagi? Jadi kalau tentera tu semua rambut putih, umur dah nak warga mah belaka, mereka cat hitam. Jadi nampak? Belah tu tentera tengok. Weh, muda-muda belaka. Okey. Tiba-tiba rambut ubang belaka. Tentera musuh pun tengok tu apa? Boleh makan. Boleh makan. Ni tak payah tengok dengan misal lah, bagi bahasa je. Faham lagi? Nampak tak? Dah kira tua belaka. Sebab tu lah kitab-kitab fiqh mengaitkan, dibenarkan warnakan hitam rambut uban bagi tentera dalam peperangan. Okey? Soalan seterusnya, anak saya sakit jantung berlubang umur 2 bulan. Boleh tak semua doakan agar anak saya semakin beri kesihatan dan sembuh? Amin ya rabbal alamin. Amin tu juga makna doa. Ingat kalau kita tak amin, doa lah. Amin tu doa dah lah. Apa makna amin? Allahumma stajib lana. Ya Allah, makbulkanlah permintaan kami ini. Soalan seterusnya, kita nak ikut Wahabi ke Ahli Sunnah wal Jamaah? Ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ikutlah yang lain-lain. Faham lagi? Ikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam-macam ada pelik-pelik. Orang tak pergi surau masjid sebab takut Covid. Sedangkan surau masjid dah buka untuk solat berjemaah. Mungkin tak sampai berita kat dia kot. Dia duduk jauh. Duduk dalam gua lah apa. Soalan seterusnya, macam mana nak harmoni dalam poligami? Boleh ke poligami? Tentu tak boleh tau. Boleh, tapi kena sniper lah. Tahu kat CEO balik awal lah. Betul tak? Dia begini, kita ni bila kahwin dah, kata kita nak kahwin yang kedua, biasanya siapa yang gembira? Suami dan isteri kedua. Isteri pertama gembira tak lah. Faham tak? Makan hati, cicah jantung. Faham lagi? Jadi biarlah poligami itu menggembirakan ke semua pihak. Faham? Itu yang terbaik. Kita nak kahwin yang kedua, biarlah isteri pertama suka. Biar macam ni, kalau boleh kita nak kahwin dengan isteri kedua ini bulan 8. Isteri pertama marah, kenapa lambat sangat buat bulan 5 lah bang? Dia gitu. Itu baru kahwin. Ni tak kita dua yang seronok, isteri pertama merana. Tak betul lah. Kita je yang suka. Sedangkan isteri pertama kita banyak tak dia punya budi? Banyak. Dia sanggup tinggal ibu bapa dia untuk jadi isteri kita. Dia sanggup berpisah dengan adik-adik yang dia duduk daripada kecil untuk temani hidup kita. Betul tak? Dia sanggup tinggalkan negeri kampung laman dia untuk duduk di negeri kita. Kan jasa dia besar. Jadi mau nak kahwin yang kedua, tanya dia. Yang ni tengok ni gambar perempuan. Perempuan mana bang? Nanti dulu, jangan mengamuk. Tengok ni dulu. Tengok ni. Siapa ni? Ni nombor telefon dia, ni Facebook, monogram, kilogram, kilometriko. Ni semua ada belakang. Buat apa? Awak friend dengan dia, kawan, tengok baik ke tak? Dah kalau baik, jadi awak punya madu. Dah kalau saya tak suka, tak kahwin. Tu baru perempuan tak marah. Okey, ingat bang, saya tak setuju, tak kahwin. Yes, awak setuju baru kahwin. Tu baru perempuan ni tak marah. Jadi minggu depan kau ni tak salah bang, mulut tak molek. Dia kata abang kepala botak lah abang ni. Faham? Okey, tak bagus lah. Kita pun tak setuju. Okey, gambar kedua. Faham? Nampak tak? Setiap minggu tunjuk gambar. Masuk 2 tahun kahwin-kahwin apa serabu aku tengok gambar muda. Tu cara dia. Soalan seterusnya. Ada letih lah yang pokok ni. Apakah kau makan penyu? Kerana kawan saya orang Terengganu, dia selalu makan penyu. Tolonglah saya. Kawan dia orang Terengganu makan itu, bukan orang Terengganu tu. Tu lanun.
Faham lagi? Makan penyu, mana boleh makan penyu? Binatang dua alam. Okey? Telur penyu salah ni. Ada tertinggal ayat kot. Mana boleh makan penyu? Faham? Haram. Boleh makan telur penyu. Faham lagi? Ada mana pula orang Terengganu makan penyu? Bengok tu. Mana boleh makan penyu? Tak makan penyu. Tapi ada orang pertikai, dia kata kenapa boleh makan dia punya telur, ibu dia tak boleh makan? Ada kau tanya gitu kak? Kita pun jawab, kenapa mu boleh minum susu ibumu tak boleh makan? Makanlah ibumu goreng. Betul tak? Soalan seterusnya, orang perempuan Islam gunting rambut kedai orang perempuan orang bukan Islam, apakah hukumnya? Setengah ulama melarang kerana mereka akan mensifatkan aurat perempuan muslimah itu kepada laki-laki bukan muslim. Jadi sekarang sudah banyak kedai-kedai gunting rambut muslimat. Betul tak? Pergilah. Tak suka, tak ada, suruh laki gunting. Betul tak? Tak lawa. Lawa ni bukan tengok di gambar. Bila suami kata lawa, itulah isteri tercantik di dunia. Seluruh kem kata tak lawa macam buah manggis aku tengok. Tapi bini dia, laki dia kata lawa, dia yang tercantik di dunia bagi suami. Faham lagi? Ingat kau perempuan tak? Kita ni nak jadi permaisuri bagi suami kita. Kita nak kelihatan cantik bagi suami kita, bukan untuk seluruh kem. Faham lagi? Itu bukan laki kita semua tu. Faham? Laki kita seorang tu je, kopra. Faham lagi? Tapi suami pun kena cerdik, tak pernah kata laki bini lawa. Betul tak? Tengok bini ni gicu saja sampai 2 jam. Laki tengok itu siap lah. Patut Allah lawanya. Ya Allah. Macam princess. Barulah dia tonyoh lagi. Faham lagi? Betul tak? Semangat, dia pun semangat. Dia kena puji kok bini kita. Kita balik makan ikan goreng, ayam goreng, gitu patut buh kat ayam ikan goreng. Ya Allah, kenapa bang? Tak rajin lagi makan ikan goreng macam sedap awak goreng. Seronok dia. Betul tak? Hilang lengoh dia. Dia duduk sapu-sapu kan, tengah nyapu, kita balik. Astagfirullah, kenapa bang? Awak pang dah pegang penyapu kena tu dengan penyapu pun semua. Awak sapu tak ada orang pandai sapu, sampai tak ada selah pun sapu tinggal. Baru dia rajin, habis mau jirang, habis dia sapu. Hilang lengoh dia. Ada tak kita puji dia sapu dapat? Tak ada. Kita puji tak dia gosok baju? Tak ada. Soalan seterusnya, saya dah kahwin, belum ada anak. Apakah amalan doa dia? Doa dan bernazar. Ya Allah, aku bernazar, kau berikan aku zuriat, aku akan berikan RM10,000 untuk madrasah ni contohnya. Contoh. Ya Allah, kalau kau kurniakan aku zuriat, aku nak sembelih seekor lembu dan aku jamu semua penduduk kem ini. Contoh. Lagu tu. Soalan seterusnya, daging korban diagihkan pada fakir miskin yang tak mampu beli daging. Apakah hukum kita agihkan dengan pada golongan yang mampu beli daging? Adakah kira korban sedekah biasa atau macam mana? Tolong terangkan. Tu kata untungnya buat majlis ilmu dah. Dia silap faham. Dia ingatkan daging korban ni wajib beri pada orang miskin. Dengar baik-baik. Daging korban seekor lembu atau satu bahagian, kita boleh bahagi kepada 3 bahagian. Contoh, kita dapat 9 kilo. Ingat? Kita punya bahagian dapat 9 kilo. Maka kita nak buat pembahagian yang harus, boleh. Dia ada 2 pembahagian. Satu pembahagian yang harus, satu pembahagian yang afdal. Pembahagian yang harus, orang miskin 3 kilo, orang kaya 3 kilo, kita anak bini 3 kilo. Faham lagi? Ingat sampai mati. Harus buat macam tu. Okey? Yang afdal ialah kita ambil untuk kita dan anak bini kita setapak tangan saja. Daripada sebesar kita dapat, terceluk gitu, angkat gitu. Faham lagi? Untuk kita, lebihnya orang miskin. Soalan seterusnya, bolehkah kita tawasul dengan orang yang mati?
Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kena belajar, jangan cepat nak komen. Faham? Apa yang boleh? Ambil keberkatan tawasul. Doa ada dua jenis. Satu, doa secara langsung kepada Allah. Yang kedua, doa secara tawasul. Dua-dua ini dibenarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Faham lagi? Lepas tu belajar dari ulama. Faham lagi? Jangan ambil daripada komen-komen netizen. Balik awal kita. Nah, baik, apa beza doa dengan Allah atau dengan tawasul? Malam ni kita dapat faham, alhamdulillah. Contoh, dia nak doanya anak dia sakit, maka dia berdoa. Pertama, doa secara langsung. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang menyembuhkan segala penyakit, sembuhkanlah sakit anakku ini. Amin. Itu doa, tidak ada tawasul. Okey? Doa ada tawasul. Dia pergi ziarah kubur Nabi atau dia ziarah kubur Imam Syafi'i. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, berkat nabimu yang disemadikan di sini, faham? Atau kubur sahabat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang maha penyembuh, Engkau lah yang memberi penyakit, Engkau yang memberi sembuh. Berkat sahabat nabimu yang disemadikan di sini, sembuhkan anakku. Itu doa tawasul. Maksud sama, permintaan sama. Kan, wahai orang mati, anak aku sakit, sembuhkan anak aku. Tu faham lagi? Bukan semua tak boleh. Sebab tu yang jadi tak mengaji. Yang mengaji diam. Pasal apa? Malah nak pening kepala tu. Betul tak? Atau kita tawasul dengan amal soleh. Dulu kita pernah tolong orang sekali. Contoh, kita pernah tolong kawan kita yang susah sangat, kita tolong dia sampai dia senang sekarang. Boleh juga. Contoh, nak doa anak sakit. Ya Allah, ya Tuhanku yang menyembuhkan segala penyakit, jika aku tolong kawanku si Fulan dahulu ikhlas kerana-Mu, sembuhkanlah penyakit anakku. Itu doa tawasul dengan amal soleh. Faham? Itu ijma' ulama' semua boleh. Kena faham baik-baik. Jangan kita terikut-ikut. Nah, ambil daripada talaki dengan ulama' satu selai demi selai hukum-hukum agama. Bukan print screen, bukan print screen WhatsApp dan sebagainya. Hati-hati. Soalan seterusnya. Tiada 10 minit je lagi. Apakah hukum kita biarkan pokok bunga mati tanpa sengaja? Apakah hukum abaikan tanaman pokok sampai mati tanpa sengaja? Dek, kita tanam pokok bunga, kita tak siram, matilah dia. Dosa tak? Tak berdosa. Faham lagi? Yang makruhnya pokok bunga yang hidup kita pergi potong. Lepas tu jalan-jalan tengok daun, cabut daun, buang. Itu makruh. Faham lagi? Kenapa? Setiap yang hidup itu bertasbih kepada Allah. Kalau tak ada kerja, tak payah potong. Tapi kalau daun itu sangkut, kena kepala orang apa semua, kita cantas, itu dibolehkan. Itu menolak mudarat. Faham? Tengok keadaan. Yang duduk saja-saja tengok daun, ambil buang. Itu makruh. Tapi kalau biar pokok bunga sampai mati, tak haram. Yang kita haram, kita biarkan bela kucing biar sampai mati. Itu haram, masuk neraka. Seorang perempuan, Nabi kata dia bela kucing, dikurung, kucing tak boleh keluar dan tak ada makanan, mati kucing itu, perempuan ini masuk neraka. Kerana itu jenis bernyawa. Adapun pokok bukan binatang bernyawa. Makruh kita saja-saja ada air dan kita tidak siramkan dia. Kenapa? Kalau kita siram, dia hidup segar, makin banyak yang bertasbih kepada Allah. Soalan seterusnya, adakah hadis ahad berlandaskan pada zon semata-mata? Mohon pencerahan. Hadis ada dua, satu mutawatir, satu zon. Hadis ahad. Hadis mutawatir memang atas dasar yakin. Adapun hadis ahad tidak sampai martabat yakin, tapi bukan mesti tidak betul. Faham lagi? Cuma oleh kerana terlalu ramai tabaqah pada sanad-sanad rijal jalur-jalur hadis mutawatir, sehingga dikatakan mustahil mereka berpakat untuk berbuat salah. Adapun hadis ahad berkemungkinan saja. Tetapi kalau hadis Bukhari Muslim, hadis-hadis yang kuat seperti itu, kata sebagian ulama, bukan saja zon, duduk pada martabat yakin juga. Soalan seterusnya, kalau kita korban tapi bagian kita ambil dan agihkan pada adik-beradik kita saja, boleh atau tidak? Boleh, bagian kita. Yang tak boleh, bagi orang miskin tak bagi. Ramai orang tak dapat pahala korban. Mana? Masuk korban, bagi sama-sama kawan-kawan saja yang tidak miskin. Jenderal sekilo, brigadier jenderal sekilo, lieutenant jenderal sekilo, faham lagi? Lieutenant sekilo, lieutenant muda sekilo, sarjan major sekilo, faham lagi? Lepas tu kita sekilo. Dah mana orang miskin?
Tak bagilah pasal tak ada dalam kem ni. Tak sah korban. Balik awal. Go back yearly. Faham lagi? Maksudnya mesti tujuan korban ialah beri makan orang miskin. Tapi bukan beri makan semua. Harus kamu ambil sebahagian untuk beri kawan-kawan kamu yang tidak miskin. Dan diri kamu. Faham? Jadi tujuan motif utama orang miskin. Kalau tak beri orang miskin, tak panggil korban. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kita semalat di dalam mazhab negara kita nak ikut mana? Tidak amalkan kunut. Sembahyang subuh ikut mazhab Syafi'i baca kunut. Pertama kena faham baik-baik. Baca kunut ini apa hukumnya? Sunat. Bukan wajib, tidak wajib. Jadi kalau sunat, kalau kita buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Tapi tak dapat pahala lah. Maka dapat pahala dengan tak dapat pahala, mana lebih baik? Lebih baik dapat pahala. Faham lagi? Cuba tanya orang yang nak naik pangkat. Dia suka naik pangkat ke suka naik gaji? Naik gaji. Naik gaji naik, pangkat tak naik. Nak tak? Nak tak? Nak gaji tak naik, pangkat naik. Nak? Tak boleh lagi berat kepala kerja. Faham lagi? Jadi kita nak pahala ke tak? Naklah pahala. Baca kunut. Tapi kita pergi di negeri yang tak baca kunut. Contoh kita pergi di negeri Hambali. Maka boleh kita tak baca kunut, tak masalah. Kita duduk di negeri kita, ini mazhab Syafi'i, kita baca kunut. Faham lagi? Dan kalau kita tak baca kunut sengaja pun sah juga semayang kita. Cuma kita baca kerana nak pahala. Kita rukuk, kita tak baca Subhana Rabbiyal Azim, kita diam. Diam. Sah tak mayang? Sah juga. Tapi kalau kita baca dapat tak pahala? Bacalah. Kalau lagi kamu mampu menyebut, sebutlah. Imam Syafi'i dia menyunatkan baca kunut. Faham? Murid dia Imam Hamali. Imam Hamali tu anak murid dia. Tok guru Imam Syafi'i. Faham lagi? Jadi orang di Mekah tu orang mazhab Hambali. Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Dia murid tok guru dia Imam Syafi'i mazhab kita ni. Faham lagi? Imam Syafi'i dia last kali umur dia duduk di Mesir. Satu hari dia pergi nak ziarah Iraq. Faham? Di Baghdad. Dia sampai di Iraq, antara tempat yang dia singgah ialah negeri tempat anak murid dia duduk Imam Hambali. Faham lagi? Jadi dia bila disemayang, anak murid Imam Hambali ni dia ulama besar seluruh Iraq. Dia darjah imam, bukan Haji Hambali yang bawa grade, Imam Hambali. Jadi seluruh Iraq tu orang tanya dia hukum, dia pandai. Tapi bila Imam Syafi'i mari, dia tak jadi imam pasal guru dia. Lepas tu ingatlah, kalau guru kita ada dalam majlis, sebolehnya kita jangan jadi imam. Jangan jadi imam lah. Biar guru kita jadi imam. Bukan haram pun, tapi memuliakan guru itu tak salah. Betul tak? Jadi Imam Syafi'i jadi imam. Tapi oleh kerana Imam Syafi'i jadi imam, dia pun orang yang bijak. Negeri Iraq, negeri yang mengikut pandangan anak muridnya tidak baca kunut, maka Imam Syafi'i jadi imam tidak baca kunut. Faham lagi? Jadi benda tak perlu balah pun. Dia ulama ni bijak. Ulama ni balah macam kita. Jadi hak balah tu cerdik ke bodoh? Faham lagi? Tu je. Kita betul saya kata. Nak bijak-bijak dia ulama dia gitu. Ilmu banyak. Yang bising-bising tak ada ilmu tu. Ilmu sikit. Ilmu pula copy paste. Ilmu pula bergantung kepada bar. Faham tak bar? Mana bateri ada laptop boleh buka, adalah hadis. Laptop habis ada bateri, tak ada hadis, tak ingat hadis. Kerana hadis ulama dulu muhaddisin. Hadisnya sanad dalam dada. Kita yang dia dulu pandai hadis tu, dah hadis dia dalam laptop. Faham lagi? Hadis dia dalam gadget dia, tutup gadget, alamak tak ingat dah. Faham lagi? Jadi tak ada masalah. Soalan yang kedua sebelum akhir. Panjang saya pejak pendek. Saya pergi bawa keluarga. Saya pergi tengok Tugu Negara. Dan saya tengok patung Langkawi. Boleh tak dikira syirik pada Allah? Pergi Tugu Negara, dia pergi Langkawi tengok berulang tu lah patung. Pergi tengok tidak syirik. Pergi sembah berulang tu syirik.
Faham lagi? Kena faham baik-baik. Kita masuk, dia ulama larang kita masuk dalam rumah berhala. Faham lagi? Yang antara sebabnya ialah kadang-kadang kita bila duduk dalam tu, kita buat benda yang akan menyebabkan marah orang kafir. Contohnya dia angkat kaki kat berhala ke apa, dia selfie, dia buat menganjing dengan berhala. Itu boleh menjadikan perbalahan. Betul tak? Lepas tu disyadud dzara'i. Dia halang orang Islam jangan masuk, takut jadi balah, jadi peperangan dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk, tidak syirik. Faham lagi? Bukan syirik. Contoh dia pergi dekat Sphinx, tak ada Sphinx dekat piramid Mesir tu. Dia yang piramid yang 3 segi tu kubur Firaun. Faham lagi? Yang ada singa duduk gini, itu rumah berhala dia. Faham lagi? Jadi dia ambil gambar kat berhala Sphinx tu, tidak syirik. Faham lagi? Faham lagi? Syirik bukan ambil gambar tu, atau pergi tengok. Dia buat sesuatu yang orang kafir buat pada benda tu. Orang kafir tu tunduk, dia pergi tunduk ke patung. Tu syirik. Jangan buat yang orang bukan Islam buat. Begitu juga kalau orang bukan Islam mati. Contohnya dia mu'alaf, dia seorang je Islam, keluarga dia bukan Islam. Jadi kalau maknya yang bukan Islam mati, boleh tak pergi ziarah? Boleh lah. Faham? Dah boleh tak hantar mayat ayah dia yang bukan Islam ke kubur? Boleh. Boleh tak bolehnya. Cuma ulama sebut, bila mu pergi ziarah orang mati yang bukan Islam, jangan buat upacara ritual agama. Faham lagi? Jadi mu pergi ke Tugu Negara, mu buat dia, mu sembah itu, ayah itu, barulah syirik. Tugu Negara ni tunjuk ni patung buat di tembaga begini. Itu tidak syirik. Soalan yang terakhir pada malam ini, apakah tindakan yang patut diambil oleh pemerintah terhadap usaha nak menyebarkan Wahabi di Malaysia? Dia apa pun, bukan atas nama. Kalau benda yang memecah belahkan orang, patutnya pemerintah ambil tindakan. Kan kita hidup dengan aman. Betul tak? Kalau ada usaha-usaha yang mendatangkan kacau bilau apa semua, kenapa kita tak ambil tindakan? Kaunseling, tangkap, hukum, penjara dan sebagainya. Betul tak? Ini benda merosakkan, melaga-lagakan orang, habis jadi berbalah habis orang. Kena ambil tindakan, jangan lock, jangan biar. Sama macam polis lah, kalau dia biar semua benda yang atas jalan, punah-kanah habis jalan raya. JPJ dia biar semua lori ikut suka nak buat barang apa pun, rosaklah pengguna lain. Dia kena ada tanggungjawab dan kena ada hukuman. Jangan biar. Masa khatib baca khutbah sampai berdengkur, ada pergerakan punggung saya lah. Adakah air semayang saya batal? Itu soalan yang terakhir. Baik, dia ni dengar orang baca khutbah. Bila tengah baca khutbah, dia pun tidur. Dia tidur ni sampai berdengkur, bunyi gerok bunyi. Faham? Batal tak wuduk dia. Okey? Faham soalan, faham jawapan. Dia asalnya siapa yang tidur walaupun 1 saat, cuma 1 saat tu orang Melayu tak panggil tidur, orang panggil apa? Lelap. Okey? Terlelap. Terlelap tu sesaat atau 2 saat. Bawa kereta kan? Ngatuk kan? Biasa 1 saat, 2 saat. Tidak ada terlelap sejam suku. Lagi dia bawa sampai dekat Melaka terlelap, lepas tu bangun-bangun muak. Itu bukan lelap. Faham lagi? Tu tidur orang panggil walaupun setengah saat, batal wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Mata yang tidak tidur, dia sedar keluar atau tidak angin dari punggungnya, maka bila mata sudah tidur, maka hendaklah dia mengambil wuduk. 1. Yang kedua, batal wuduk. Yang kedua, sahabat-sahabat Nabi, bukan semua, sebahagian, menunggu solat Isya tertidur di dalam masjid dalam keadaan duduk, dan ada yang kepalanya terjatuh. Maksudnya gini, tidur. Bukan tidur gini, siapa jatuh gini, mana tidur betul lah. Dan bila diiqamahkan sembahyang Isya, mereka bangun dan tak ambil wuduk. Jadi 2 hadis ini mesti digabungkan. Kerana hadis kata tadi tidur batal wuduk pun sahih, dan hadis yang duduk sahabat tunggu tidur pun sahih. Jadi ini tugas ulama, bukan tugas netizen. Ulama akan kupas. Faham lagi? Kalau nanti dia dapat balah ni, hak ni hentang ni, hak ni hentang ni, Kerabang. Kenapa nak dapat like? Dapat 3 like, print screen. Masuk laminate. Baik.
Jadi ulama gabung. Maksudnya yang tidur itu batal apabila punggung kita tak boleh nak keluar angin. Faham tak? Ni tak boleh nak kentut, tak keluar reh. Faham lagi? Tapi kalau kita duduk boleh tak keluar angin? Tak boleh ha? Kalau tidur terlentang boleh keluar, batal. Tidur menerak boleh keluar, batal. Tidur berdiri boleh keluar, batal. Faham? Tidur menungging batal. Faham lagi? Lepas tu semua jenis tidur batal, melainkan tidur yang punggungnya lekat di atas lantai. Contoh, awak pakai spek. Kalau nak kentut boleh tak gitu? Tak boleh duduk gitu tak? Kalau nak keluar angin buat macam mana? Cuba. Lagi. Nampak? Faham lagi? Itulah bukti jika duduk begini tak boleh keluar angin, maka tidak batal. Kerana bila walaupun tak kentut, tapi kalau tak tertetap, tak tersangkut dengan lantai, tak batal. Walaupun bunyi gong macam mesinnya, tak batal juga. Nah, cuma ulama kata sunat ambil wudu. Tak ambil wudu, orang qomat boleh semayang. Kerana sahabat bangun terus semayang. Faham? Tapi hadis lain Nabi kata, faman nama falyatawadda, maka siapa yang sudah tidur, maksudnya bukan tidur duduk, tidur lain. Faham? Falyatawadda, maka silakan ambil wudu. Dan tidak mesti tidur itu di atas lantai. Kadang-kadang dia tidur atas motosikal. Faham lagi? Atas Honda Cup. Duduk atas Honda Cup. Budak-budak kalau naik motor, budak-budak muda tengok dia naik motor. Dia duduk gini, boleh tak kentut? Tak boleh tak? Nak kentut buat kan? Kalau mu naik motor, bila nak kentut buat kan? Bangun tak? Bangun. Lepas tu budak-budak rempik kan, dia banyak bangun. Kentut tu. Faham lagi? Jadi kalau dia tak bangun, kita tertidur, batal tak? Tak batal lah. Daripada Kementah nak balik ke Melaka, faham lagi? Naik motor sampai kat tol lepas tu Kajang, tertidur. Bangun-bangun tengok air keruh. Punggung tak terangkat, tak batal. Contoh kalau sampai keruh lah, tak sampai punya pasal lah. Faham lagi? Contoh kalau sampai tak ada accident apa-apa tak? Batal tak? Tak batal. Itulah soalan ni. Yang lain ni tak lain datang jawab. Ada tak soalan yang terakhir, soalan lisan? Tak? Datuk Jeneral, apa nak tanya? Soalan lisan. Kalau tak tanya, kita tak tutup majlis. Tak apalah, siapa-siapa pun boleh. Ada satu soalan? Jangan takut. Kalau tak mau tanya, saya nak tanya. Cepat. Awak askar tak? Askar apa? Askar banyak. Askar apa? Tentera darat, regiment, batalion, apa? Askar Melayu. Kagat. Alhamdulillah. Kagat. Alhamdulillah. Baik, apa benda ni? Pertama tentang aurat. Aurat ini ketika darurah dimaafkan. Kalau tak darurah tak boleh latih. Contoh, kalau kita belum darurah, kita berlatih pakai spender. Faham lagi? Itu tak boleh. Kita pakai macam biasa dulu. Kita boleh buat perubahan. Yang lepas-lepas tu lepas lah. Faham lagi? Yang akan datang kita buat perubahan. Dia sebenarnya bukan atas kementerian, atas general kita. Itu yang paling power. Betul tak? Jadi kalau kita latih, kita pakai macam biasa. Tapi bila berlaku darurah, insya-Allah, faman ya'tura ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Masa kita berlatih, kita tidak lagi makan benda-benda yang diharamkan. Tapi bila kita dah sampai mudaratnya, kita sampai daruratnya, maka di situ dibolehkan. Faham lagi? Sebab tu kadang dalam bab, bukan tentera saja, dalam bab perubatan, belajar doktor, belah mayat dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak perhati molek-molek benda ni. Apalah selagi kita boleh, kita kena elakkan. Nampak? Lepas tu latihan kita berlatih lasakkan badan saja, bukan latih dengan makanan. Sampai masa nanti insya-Allah terpaksa makan. Selagi belum sampai darurah sungguh, tidak dikatakan darurah.
Konsep ayat ini, famani'turra, barang siapa yang sudah sampai ke situasi yang darurah. Nampak? Maka pada isma' barulah tidak ada dosa atasnya. Kita jangan masalah aurat. Aurat dalam tentera, aurat dalam polis, bukan, tapi saya tak tengok dalam tentera jadi masalah sangat. Yang banyaknya orang awam. Yang banyak dedah aurat tentera ke orang awam? Orang awam. Dengan arti macam-macam, kita pening kepala tengok. Itu kemudian masih lagi kerajaan membenarkan sukan yang belik-belik pakai spender. Nampak tak? Sukan renang, dia takkan pakai telekong. Lagi. Tahu tak? Terjun papan anjal tu. Tahu tak? Tengok tak? Terjun papan anjal. Kagak tengok. Aku pun tengok. Dah bukan tua-tua, dia tupis pakai. Halal ke haram tu? Tak payah belajar Mesir, cuba jawab. Tentera jawab, halal ke haram? Dah, tak payah tanya ustaz tu dah. Kita semua pandai tu, takkan bodoh benar, kita pun tak tahu. 2 keping pakai, bawah bubur karipap, atas tempurung 2 butir. Lumba terjun papak anjal. Yang tak nampak mata tu, Yahya Haji tu, keluar kot masuk spek tu. Masuk spek. Faham lagi? Kata ayah long tengok lagak macam ni je. Dan tu mak long ada dah kan haram ni, tengok mak long lah. Mak long nampak dah. Bini dia tua dah. Jadi kepeh habis dah. Nampak tak? Ni bulat-bulat ni, tapi gitulah. Kena jaga baik-baik. Aurat kita ni Muslim, maksudnya Muslim orang yang menyerah dengan hukum Allah. InsyaAllah kita diberi kekuatan. Terima kasih kepada ATM, terima kasih kepada sekalian pimpinan ATM yang membenarkan kita berkuliah pada hari ini, dan mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu